Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, seterusnya saya nak cerita pasal conservation of energy. Okay, so satu lagi law ataupun prinsipal yang ada dalam mekanik adalah conservation of energy. So, maksud prinsipal of conservation of energy, energy cannot be destroyed, cannot be created or destroyed, but can be transformed from one to another form of energy. Okay, so maksudnya tenaga ni tidak boleh dihapuskan, tapi boleh dipindah sama ada daripada PE kepada KE ataupun KE kepada PE atau KE kepada PE plus KE. So semuanya bergantung pada situasi lah. Okay, contoh saya tengah duduk sekarang ni. So, bila saya duduk, saya tengah mengaplikasikan potential energy. Okay. So, kalau saya bangun, berdiri, so saya akan buat moving. So, dia kinetic energy lah. Okay, selain daripada itu, kita ada beberapa example. Okay, for example, contohnya water stored in a dam. Okay, in a dam process potential energy which change to kinetic energy as it flow downward through the tunnel to turn turbine, okay, which in turn change to electric energy which can be used to produce heat energy. Okay, contohnya kita boleh aplikasikan dia, boleh tengok aplikasi dia dalam contohnya dam tu lah. Okay, dia cakap dam. Dam ni maksudnya untuk tempat tadahan air kan. Okay, so bila dia berada dalam tadahan tu, okay, ni contohlah air dalam tank. Okay, so dia adalah potential energy. Okay, kemudian air daripada dam tu dilepaskan. Okay, dilepaskan, so dia mengalir. So kat sini dia berlaku kinetic energy. Okay, kemudian dia masuk kepada turbine. Okay, ni turbine. Turbine ni boleh tengok masa awak belajar termo lah. Okay, contoh ada turbine. So, dia menggerakkan turbine ni. So, bila bergerak, dia menghasilkan KE juga. Dan turbine ni menghasilkan elektrik. Okay, turbine tu menghasilkan elektrik energy. Okay, tenaga elektrik. Okay, dan tenaga elektrik itu boleh convert kepada heat energy lah. Okay, heat energy. So, benda ni dia tidak boleh dimusnahkan. So, maksudnya jumlah daya PE kat sini sama dengan jumlah daya KE, sama dengan jumlah tenaga elektrik yang terhasil lah. Okay, jumlah. So, sama. Jadi jumlah dia adalah sama sebab dia tidak dimusnahkan ataupun tidak boleh dicipta, dia hanya boleh berubah bentuk. Okay, so satu lagi contoh kat sini ni lah roller coaster ni lah. Okay, bila berada di height yang tinggi ni, H1 ni, okay, saya labelkan dia sebagai H1. Okay, dia ada high potential energy, low kinetic energy sebab biasanya bila tinggi ni dia slow kan. Kemudian bila dia kat bawah, okay, so dia ada minimum PE dan maximum KE. Okay, so bila naik atas kat sini height yang kedua, height dia lebih rendah, so dia akan jadi low PE dan high kinetic energy. Okay, so jumlah daya jumlah energy 1, jumlah energi 2, jumlah energi 3 adalah sama. Okay, sama lah. Jumlah dia adalah sama. Okay, the sum of body's kinetic energy and potential energy is the total mechanical energy. The value of PE and KE may change, but their sum of the energy are constant and does not change. Okay, so dekat sini ni jumlah lah. Boleh KE tambah PE. Cuma kat sini dia dah cakap their sum
The total energy is constant and does not change. Tidak berubah. Okay. So, kita tengok pada contoh. Okay. A student accidentally knock a plant off a window sill. Okay. So, saya lukis. Okay. Ada seorang pelajar. Okay. Ini ada pokok. Okay. Dia tolak lah. When it fall from rest to ground 5.27 meter. Okay. So, ini bangunan sekolah dia. So, dia jatuh ke bawah. Okay. Sini pasu tu lah ke bawah. Pecah lah kot. Okay. So, height dia bagi adalah H dia bagi 5.27 meter. Lepas tu from rest. Okay. Fall from rest. So, V kat sini. V1 adalah kosong. Use the principle of conservation of energy to determine its speed just before it strike the ground. Okay. So, okay. Sebelum dia jatuh ke sini, dia nak cari nilai V sama dengan berapa. Okay. So, kat sini kita kena guna conservation of energy lah. Okay. So, dekat atas. Okay. Kat atas ni saya pilih letak nombor 1 lah. Dia ada potential energy 1 campur kinetic energy 1. Kat bawah ni kita ada potential energy 2 tambah kinetic energy 2. Okay, jumlah 1 dan 2 ni adalah jumlah daya pada 1 dan 2 adalah sama. Jadi, PE 1 tambah KE 1 sama dengan PE 2 tambah KE 2. Okay. Cuma dekat sini kita boleh simplifykan sikit. Okay. So, saya boleh mudahkan. Cuma dekat sini, KE1 dia cakap velocity dia adalah kosong. So, kalau M, kita guna setengah MV kuasa 2. So, V1 kosong, jadi KE adalah kosong. Jadi, tinggal PE saja. Okay, so saya tulis lah. MGH1 tambah setengah MV1 kuasa 2 sama dengan okay, setengah ataupun MGH2 tambah setengah MV2 kuasa 2. So, V kat sini adalah kosong. Jadi, boleh potong. So, tinggal MGH1. Okay. Jadi, bila dia dekat ground ni, okay, dekat ground ni, H2 dia adalah kosong. Tak ada height. So, kat sini, H2 dia kosong. So, dia boleh potong. So, tinggal setengah MV2 kuasa 2. Kita nak cari nilai V2. So, untuk kes yang ni dia tak bagi. Okay, dia tak bagi mass. Okay, tapi yang jatuh ni adalah pasu yang sama. Jadi, mass dia adalah sama. Jadi, kita boleh potong lah. Okay, kita potong M. Potong M. So, boleh ganti nilai. G 9.81. Height dia bagi tadi berapa? 5.27 sama dengan setengah V2 kuasa 2. Okay, so boleh selesaikan. Okay, ini atas. So, V2 sama dengan 9.81 darab 5.27 darab 2 punca kuasa. So, akan dapat V2. Boleh tekan kalkulator lah. Okay, dan dapat nilai dia adalah 10.2 10.2 meter per second. Okay, selesai.
Okay, macam tu lah kita nak guna kat mana kegunaan conservation of energy. Okay, sekian, terima kasih.